Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala al-syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm waftah lana abwabal ulum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fawqa kulli dhi ilmun alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk terus hidup dan mengecapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini diberi peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan. Hari ini adalah merupakan satu hari bulan Ramadan. Kita mula berpuasa, dan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu peluang yang ada ini, maka marilah sama-sama kita kejar. Kita sahut apa dia ni peluang-peluang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini. Peluang-peluang bagi mereka yang berpuasa, peluang-peluang yang khusus diberi di dalam bulan Ramadan pada siang harinya dan juga pada malamnya, insya-Allah. Dan insya-Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita ini pada hari ini adalah majlis yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita membincangkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbetulkan kedudukan ibadat kita, khususnya ibadat solat kita, agar solat kita pertamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya diberi ganjaran yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bajet Allah Subhanahu wa taala ni besar, tidak terhitung dan tidak habis bajet dia. Jadi bajet dia tu banyak. Jadi kita rebutlah bajet ini. Peruntukan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap amal ibadat kita, sama ada rukunnya ataupun fardunya, dan juga yang sunat-sunat, yang sunat-sunat. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, pahala-pahala kita, pahala-pahala fardu dilipat gandakan sehingga 70 kali ganda. Dilipat gandakan pahala-pahala ibadat fardu. Dan yang sunat-sunat pula diberi dengan pahala fardu. Maknanya kalau kita bekerja, gaji kita hak asas itu 70 kali ganda. Kemudian hak kita buat OT, diberinya dengan gaji asas, gaji pokok. Kalau gaji 5,000, maka buat OT dapat 5,000 sehari. Jadi
itulah nak bagi tahunya hak sunat-sunat. Jadi kita sekarang ini sedang berbincang bab wudu. Wudu iaitu persediaan kita, salah satu daripada syarat sah sembahyang, sah solat. Mulai taufik solat kita ini salah satu syarat sah solat ialah kena ada wudu. Walaupun wudu tu bukannya rukun solat, tapi syarat untuk sah kita solat tadi kena ada wudu. Maka kita telah pun melalui rukun-rukun wudu, dan sekarang ini kita berada pada perkara-perkara yang disunatkan bagi orang yang berwudu. Jadi kita sambung daripada perbincangan kita subuh minggu lepas. Jadi hari ini kita masuk kepada sunat yang ke-20. Sunat dia banyak. Kita dah melalui 19 sunat-sunat bagi orang yang berwudu atau orang yang sedang mengambil wudu. Dalam keadaan dia ambil wudu, itulah sunat-sunat dia. Hari ini ialah sunat yang ke-20. Yang ke-20-nya ialah sunat menyapu semua kepala kita. Kita ingat bahawasanya sapu kepala tu ialah fardu wudu, rukun wudu. Sapu kepala tu rukun wudu. Dan sekurang-kurang sapu tadi ialah kita sapu ujung. Ujung kepala kita ni tempat tumbuh rambut, hak mula-mula kepala kita itu. Itu sekurang-kurangnya. Maka sahlah kalau sekurang-kurangnya kita sapu tadi untuk nak mengesahkan wudu kita. Tetapi di sana dia kata kalau nak dapat pahala yang lebih lagi, pahala yang lebih lagi, maka dia kata menyapu semua kepala. Kita sapu habis. Masa kita sapu kepala tu, kita sapu semua kepala kita. Kita air sini kita sapu habis. Tarik habis kepada semua kepala kita. Tempat hak kepala lah. Itu dia, hak kepala. Itu dia. Bukan hak rambut. Rambut tu dikira kadang-kadang panjang sampai sini. Rambut lah. Hak kepala kita ni. Dia kata di sini perlu diingatkan bagi sesiapa yang mahu mengerjakan tawaf dan mahu bertaklid kepada mazhab Hanafi dalam perkara supaya tidak batal wudu dengan persentuhan kulit lelaki dan perempuan. Bagi Hanafi, mazhab Hanafi, kalaulah berlaku persentuhan kulit lelaki dan perempuan yang halal nikah, bukan mahram, tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Kecuali dia kata dengan syahwat, dia kata. Kecuali dengan syahwat. Akan batal wudu juga kalau sekiranya dengan syahwat. Tak ada syahwat, tak batal wudu. Maka wajiblah baginya menyapu sekurang-kurang 1/4 kepala ataupun sekadar 1 tapak tangan. Maknanya kalau kita nak tawaf pergi Mekah, kita nak supaya kita nak ikut hak mazhab Hanafi kata, tak, kalau kita bersentuh dengan orang perempuan tak batal. Maka masa kita basuh, masa kita sapu kepala kita tadi, jangan kita sapu sikit sini. Sapu sini itu hak mazhab hak mazhab Syafi'i. Tapi kalau untuk mazhab Hanafi kena sapu 1/4 kepala. Dia kata sekadar 1 tapak tangan. Di atas kepala kita. Maka pada ketika itu bolehlah kita bertaklid wuduk kita tadi dengan mazhab Hanafi. Maka kalau kita duduk tawaf tadi, salah tersentuh kan, duduk dalam keadaan begitu, maka air wuduk kita tidak batal. Tidak batal. Sebab tawaf ni dia kena ada wuduk. Salah satu sah tawaf tu kena ada wuduk. Tak ada wuduk tak boleh. Kena ada wuduk juga tawaf. Kerana hal itu adalah fardu dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi fardu dianya kena 1/4 kepala tu basuh, tak boleh sikit-sikit. Tu dia. Dalam keadaan juga dia kata perlu juga diperingatkan
Dia ada nota bawah tu. Bagi sesiapa yang mahu bertaklid kepada mazhab Hanafi dan perkara tidak batal wuduk dengan persentuhan kulit lelaki dan perempuan yang halal menikah itu, supaya mengetahui syarat-syarat taklid yang diperlukan oleh mazhab kita Asy-Syafi'i dan mazhab Hanafi. Maka kena tahu syarat-syarat taklid tadi. Syarat taklid mazhab Hanafi macam mana? Antaranya tadilah. Maksud tadi. Syarat-syaratnya boleh dapat dalam kitab fiqh yang lebih besar lah, insya-Allah dia ada. Syarat-syarat kita nak taklid. Itu dia. Maka untuk wuduk tadi begitulah kita bertaklidnya. Cara kita ikutnya. Tetapi seelok-eloknya hendaklah disapu semua kepala. Tapi kalau kita sapu semua kepala beres. Sebab tu kata dah, mudah. Kita ambil wuduk, kita terus sapu. Semua kepala. Kalau kebetulan kita nak taklid dengan apa dia tadi tak batal wuduk kita tadi, apabila sentuh lelaki perempuan, mudahlah. Maka dengan sendirinya jadilah sebab kita sapu habis dah. Itu dia. Kita dah sapu habis semua sekali. Ya, sebab menyapu semua kepala tadi sunat bagi mazhab Syafi'i. Supaya wuduk yang dilakukan itu merangkumi tuntutan kefarduan dalam mazhab Maliki dan Hambali pula. Jadi kita ni pak mazhab ni, Syafi'i kata sekurang-kurang untuk mengesahkan wuduk tadi dalam bab sapu kepala ni kena ujung rambut yang berada atas kepala. Sah lah. Hanafi kata 1/4 kepala. Kena sapu 1/4 baru sah. Tetapi mazhab Maliki dan Hambali semua sekali kena sapu. Kena sebutir kepala. 1 kepala tadi. Itu mazhab Maliki dan Hambali. Itu dia. Jadi kalau kita nak ihtiram, nak menghormati mazhab-mazhab lain tadi, maka dia kata kita sapu semua kepala. Dalam masa yang sama kita dapat pahala sunnah. Dalam mazhab lain wajib tu. Situ wajib. Jadi itu caranya. Tidak menjadi kesalahan bagi kita, bahkan akan mendapat pahala yang berlipat ganda pula kepada kita. Okey, seterusnya yang ke-21, membaca doa ini semasa menyapu kepala. Kita ni ada lagi nak bagi tahunya, dia nak bagi pahala lagi kepada kita selain daripada kita sapu kepala tadi. Ditambahkan lagi dengan pahala, iaitu dengan doa. Kita berdoa. Ini doa yang disyadangkan oleh para ulama, iaitu Allahumma ghashini birahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, liputilah daku dengan rahmatmu. Itu maksud dia. Ya Allah, ya Tuhanku, liputilah akan daku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika. Dan turunkanlah ke atas aku daripada segala keberkatanmu. Minta Allah Subhanahu wa taala. Wa azallini tahta zilla arsyika yauma la zilla illa zilluk. Dan naungilah daku di bawah naungan arasmu pada hari yang tiada naungan selain daripada naunganmu. Supaya ada naungan teduh kita bila, iaitu di hari akhirat nanti. Teduhlah kepala kita, minta teduh. Supaya kita ni ada naungan pada hari akhirat nanti. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka. Jadi inilah doa yang disarankan, yang disunatkan kita baca ketika mana kita membasuh kepala kita. Okey. Kita nak hafal kadang-kadang. Kata panjang sangat nak hafal semua sekali. Itu saya kata, apabila kita tengok rumusan dia. Apakah rumusan doa tadi? Mudah ya. Pertamanya kita minta berkat atas kepala kita. Kemudian minta Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada kepanasan hari akhirat. Yang ketiganya ialah kita lindungi rambut kita, kepala kita ni daripada api neraka, kulit kepala kita. Jadi kita tak boleh berdoa dengan bahasa Arab, kita berdoalah dengan bahasa Melayu. Dengan bahasa Melayu dengan rumus 3 tadi. Mudah, ya Allah Tuhanku, lindungilah apa dia ni aku daripada apa dia ni panah, apa dia ni hari akhirat nanti.
Itu. Jadi kita biasakan. Maka doa ni kalau kita biasakan, insya-Allah. Nah, insya-Allah mudahlah bagi kita untuk kita berdoa. Pertama kita biasakan, yang keduanya kesungguhan kita untuk kita berdoa. Itu penting. Dan doa ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dia kata ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan makbulkan doa kamu. Syaratnya doa hak baik-baiklah. Doa tak baik pun kalau tebang, jangan tebing minta. Kalau kita minta doa tak baik pun, kalau Allah Subhanahu wa taala nak kenakan kalau kita dah minta. Jangan dah minta. Haram kita berdoa untuk doa-doa yang tak baik kata diri kita. Tetapi di sini nak bagi tahunya, dia suruh kita sentiasa berdoa. Banyakkan berdoa. Berdoa tu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira di mana sahaja, asalkan perkara itu adalah perkara baik. Ini dalilnya bahasanya doa tadi boleh. Boleh di mana-mana saja asalkan doa tadi adalah doa baik. Kalau kita nak kira nak ikut semua hak zaman Nabi dulu, kita nak doa nak kita SPM tak boleh lah. Nak minta lulus SPM. Nak minta lulus SPM. Zaman Nabi tu tak ada SPM. Tapi benda tu benda baik. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh berdoa dalam Qurannya. Dia kata ud'uni astajib lakum. Dan dalam ayat yang berkaitan dengan puasa pun ada. Ada. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hamba aku tanya tentang aku, cakap bahawasanya aku ni dekat dengan hamba aku. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Dia kata, aku terima doa-doa orang yang berdoa. Asalkan dia minta aku, pohon dengan aku. Mintalah dengan aku betul-betul ikhlas. Dia kata, aku terima doa tersebut. Maka penerimaan Allah Subhanahu wa taala tak ada doa tadi. Itulah kata doa terima tapi tak dapat lagi. Itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ada diterima, dia beri di akhirat. Ada yang diterima, dia bagi terus di atas dunia. Jadi kadang-kadang hikmat kita, Allah Subhanahu wa taala tengok dia ni kalau bagi lalai ni. Kalau bagi harta banyak, kaya, lalai ni, dia minta doa kaya. Jadi Allah sayang kat dia, tak bagi. Bagi di akhirat nanti. Bagi di akhirat nanti. Itu dia. Jadi kalau bagi di akhirat nanti, sukalah. Sebab apa? Akhirat itulah tempat yang kekal abadi. Okey, yang ke-22 pula. Menyapuh kedua telinga, hadapan dan belakang. Dalam mazhab Hambali, menyapu kedua telinga itu adalah fardu wudu. Fardu. Mazhab Hambali dia kata fardu. Kerana kedua-duanya terletak dalam kawasan kepala. Ini biar kita faham. Kita fahamlah. Maknanya dalam mazhab kita Syafi'i yang kita ikut di Malaysia ni, dia adalah sunat. Tapi dalam mazhab Hambali wajib, fardu. Fardu. Jadi orang yang mazhab dia ni Hambali, kalau dia mari sini jangan dia tegur lah. Tengok kalau ada orang tak sapu telinga. Dia jangan tegur. Sebab mazhab Syafi'i. Jadi tak wajib. Bila tak wajib mungkin ada orang tak sapu telinga. Itu dia. Sebab dia dalam benda-benda sunat ni, dalam kita ambil sembahyang ni, ada kalanya wajib kita kena tinggal, tak guna. Ketika mana? Ketika darurat, tak ada air. Ketika tak ada air, kita tak boleh diharapkan kita melakukan hak sunat-sunat basuhan tadi. Guna hak wajib sudahlah. Sebab masa tu darurat, air tak ada, air itu diperlukan kepada yang lain. Jadi guna hak wajib saja, fardu saja. Itu dia. Cara menyapunya mudah saja, iaitu dengan memasukkan ujung jari telunjuk yang dibasahkan dengan air ke dalam lubang telinga dan ibu jari di belakang cuping telinga. Ibu jari di belakang telinga letak ni. Tolak ke depan. Itulah apa dia ni, cara kita menyapu telinga. Menyapu telinga. Maka menyapu telinga tadi adalah sunat. Sunat. Itu. Jangan kata sunat ni. Sunat lah. Hari sunat tu. Gitu. Sebab pahala dia besar juga.
lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Yang ke-23, membaca doa pula. Ketika menyapu dua telinga tadi, ada doa dia pula. Tu. Okey, kita baca dulu doa Arab ini, kita ambil rumusan dia. Kemudian kita setkan dalam kepala kita. Mudah untuk kita nak berdoa ketika mana kita membasuh telinga. Daripada mulut kita duduk saja. Kita basuh telinga, mulut duduk saja. Lebih baik kita berdoa. Doanya ialah Allahumma ja'alni minal ladzina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daku daripada golongan mereka yang mendengar perkataan-perkataan nasihat, Quran, hadis, perkataan-perkataan yang baik, semua nasihat, nasihat-nasihat agama lah. Jadi minta supaya dengar, aku ni jadi orang yang dengar. Dan dia kata fayattabi'una ahsanah, maka dia kata lalu mereka mengikuti yang baik daripadanya. Gitu. Maknanya minta Allah SWT, biar aku ni dengar perkataan-perkataan yang baik, nasihat-nasihat agama, kemudian aku dengar dan aku ikut. Aku ikut semua hak baik-baik, maka aku ikut. Aku ikut. Berilah kemampuan kepada aku, ya Allah, untuk aku mengikuti apa nasihat-nasihat yang aku dengar dengan telinga ini. Gitu pun tak apa dah. Kita basuh telinga, ya Allah Tuhan, aku jadi telinga aku ni ialah telinga yang baik, yang mendengar nasihat agama dan mengikuti apa yang didengar. Kemudian, ya Allah, perdengarkanlah kepada aku seruan penyeru surga dalam surga bersama orang yang baik. Maknanya biar telinga aku ini dengar seruan-seruan surga agar dia masuk surga. Maknanya rumusan di situnya mudahnya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah telinga aku ni mendengar nasihat agama dan mengikutinya. Tak ada. Itu dia. Dah sudah tentu dah apabila dah telinga kita tadi, kalau Allah makbul doa kita tadi, sudah tentu dah telinga kita akan dengar. Apabila dengar nasihat tadi, maka itulah merupakan nasihat tadilah merupakan seruan-seruan ke arah surga. Seruan surga. Nasihat-nasihat agama ni menyeru kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ke-24 seterusnya. Jadi supaya kata tadi, maknanya doa tadi kita tak boleh dalam bahasa Arab, kita baca mengikut bahasa kita, bahasa Malaysia. Tu dia. Habislah. Kita sapu dua telinga. Yang ke-24-nya ialah menyapu leher pula. Ni leher. Leher serta membaca doa juga. Sapu leher. Mana kita ambil air kita, kita letak kat leher kita ini. Tu. Ini salah satu daripada sunat juga kita buat macam itu. Doanya ialah Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah tengkok aku ni dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasi wal aghlal, dan aku berlindung denganmu daripada terkena rantai dan belenggu. Maknanya masa kita gosok tekuk kita tadi, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah tekuk aku ni daripada api neraka dan rantai-rantai di neraka nanti datang belenggu. Itu je. Itu makna maksud doa tadi. Jadi kita pun bacalah yang itu. Tak boleh kita nak baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Melayu saya kata tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah tekuk aku ni daripada apa? Daripada leher aku ni, daripada daripada api neraka, dan juga daripada belenggu-belenggu di akhirat nanti dipanggil belenggu-belenggu. Tu. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala lagi, dan Allah Subhanahu wa taala makbul pula doa tadi. Kemudian tu saya kata tadi, bajet Allah SWT ni banyak, kena rebut. Jangan biarkan begitu saja. Sekarang ni kita tak nampak, tapi di akhirat nanti baru kita nampak.
Nah, yang ke-25, menyelati anak-anak jari kaki. Menyelati anak-anak jari kaki. Itulah apa dia ni, kadang-kadang dah setengah tempat wuduk tu dia letak, dia suruh duduk tu. Bagi orang tua nak angkat kaki, nak kalau duduk apa dia dengan tunduk begitu ambil wuduk, kalau tak ada kursi nak angkat kaki, bahaya. Nah, boleh terlentang ke depan. Terlentang ke depan nyanyalah. Nah, jadi tengok keadaan lah, kalau mau berdorak janganlah. Tapi bagaimanapun kita kena yakin bahawasanya air-air tadi akan masuk ke anak-anak jari kaki. Tapi kalau boleh macam itulah maknanya. Nah, kalau tak ada kursi, kita bawa kursi sendiri, letak, ambil wuduk. Kemudian masa basuh kaki itu kita boleh angkat. Kemudian kita selati jari kaki kita. Nah, kita selati jari kaki kita, gosok-gosok di celah-celah jari kaki tadi supaya air rata semua sekali. Itu sunat. Kita buat macam tu. Maka dia kata menyelati itu hukumnya wajib sekiranya diyakini air tidak dapat rata kecuali dengan kita menyelatinya. Kalau kita was-was, memang kita rasa tak rata ni. Kalau aku tak selati, celah-celah jari ni air tak masuk. Nah, jari kita tu jenis jari rapat. Nah, jari rapat tidak terbuka. Jadi kita kata, maka wajib kita kena selati jari kita. Kalau kita memang yakinlah, nak yakin ni bukan was-was. Yakinlah was-was dah. Yakin. Kita yakin bahawasanya air tak masuk celah jari tadi. Maka wajib pada kita menyelati jari-jari kaki kita tadi supaya air sampai. Tetapi kalau kita rasa yakin dah sampai dah air dah sampai, maka sunat pula. Dapatlah sunat pula. Itu dia. Yang ke-25. Yang ke-26, membaca doa semasa membasuh kaki. Setiap basuhan, dia ada doa dia. Maka ambil berat. Kita kena ambil berat juga doa ini. Dan doanya ialah, dia kata mula-mula doa untuk kaki kanan. Baca dulu doa kaki kanan. Sebab disunatkan kita dalam kita mengambil wuduk ni pun, kita kena, kalau benda tu anggota tu dua, maka kita kena basuh yang kanan dahulu, baru kita basuh hak kiri. Dapat pula pahala di situ. So saya kata banyak pahala Allah SWT ni banyak. Kemudian tiga pula, basuh pula tiga-tiga. Dapat pahala lagi banyak. Dia bagi, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah tapak kaki aku ni di atas titian siratal mustaqim. Masa nak berjalan di atas titian siratal mustaqim nanti, ya Allah, bersama dengan orang ramai nanti, orang soleh. Sebab semua yang nak masuk surga itu macam-macam keadaannya. Tetapi kena melalui siratal mustaqim. Kena jadi melalui sirat dulu. Dia ada jalan. Satu jalan macam highway. Tetapi dia kalau mengikut hadis itu, dia berbentuk macam jambatan. Tu dia. Di bawahnya, di bawah jambatan itu nak lalu begitu, macam-macam lah ada benda-benda yang tak elok. Seolah macam neraka lah di bawah tu. Tapi nak begini, kita ni apabila berlaku pada yaumul hasyar, kita dihisab. Di padang mahsyar nanti, nak pergi, nak masuk surga tadi, maka macam-macam lah. Kena melalui sirat, jalan dia, jambatan dia. Itu dia. Maka yang melalui sirat tadi, macam-macam keadaannya. Kalau mengikut Rasulullah SAW hadisnya, satu ketika Rasulullah sebut Sayyidina Umar ni, dialah orang mula-mula yang menerima surat tah. Dengan tangan kanan, dan dia lah orang yang mula-mula depan sekali daripada umat Nabi Muhammad SAW ni hak masuk surga melalui siratal mustaqim tadi, melalui sirat. Tiba-tiba sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa kana Abu Bakar, macam mana Abu Bakar? Abu Bakar ni hebat lagi sahabat. Dia kata apa? Rasulullah kata,
Rasulullah kata Abu Bakar dibawa terbang. Oh, tak lalu sirak dia naik kapal terbang, naik flight terus masuk ke dalam syurga Abu Bakar ni. Jadi Rasulullah sendiri sebut Abu Bakar dibawa terbang terus masuk ke dalam syurga. Jadi sah dari situ. Nah, Abu Bakar seorang ni dia tidak jalan ke jalan biasa ni, mana naik flight dia. Bawa terbang naik pergi ke masuk syurga. Orang lain ni macam-macam lah keadaannya tak. Dah ada yang melalui sirat tengok cepat seperti kilat pun ada. Dan dia kata kalau amalan sikit tu dia bagi juga peluang jalan, tetapi melalui rambut jalan jambatan tu jadi kecil sehingga kan ada yang sebesar rambut, dan sehingga kan yang paling halusnya ialah 7 kali belahan rambut. Nak berjalan macam mana? Yang dia boleh jalan, tapi itulah kalau lah tak yang tajam macam tu biasa gelecah, gelincir jatuh. Itu keadaan-keadaan manusia dimasukkan ke dalam surga dan juga dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang diberi yang masuk dalam neraka tu beri peluang jalan juga atas sirat tu, tapi oleh kerana halusnya sangat dia tidak jatuh masuk neraka lah, atau masuk neraka. Dan ada yang masuk neraka yang dicampak terus. Malik Zabaniyah ambil pegang terus campak masuk. Atau dahsyat benar tu, dosa-dosa besar. Terus campak dalam neraka wil pun ada. Macam-macam lah keadaan ya di hari akhirat nanti, keadaan orang masuk syurga. Jadi sebab itulah masa kita ambil wudu, kita basuh kaki tadi, kita minta betul-betul ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya kita minta kita masuk syurga, biar kita tetap tapak kaki kita ni lalu di atas siratal mustaqim, seperti mana orang-orang yang soleh yang engkau redai. Itu kita minta semasa kita basuh kaki kanan. Apabila kita basuh pula kaki kiri, kita baca lagi doa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada tergelincir. Daripada tergelincirnya kaki aku ni di atas siratal mustaqim masuk ke dalam neraka. Minta ya Allah Tuhanku. Takut kita kepada neraka pada ketika itu. Seperti mana dia kata gelincirnya tapak-tapak kaki orang munafik dan orang musyrikin. Jadi kita baca. Mulut kita tu maknanya masa kita basuh kaki, basuh tangan, kita berdoa lah. Berdoa yang baik-baik. Ini antara cadangan contoh doa yang diberikan oleh ulama. Minta. Sebab orang ulama ni dia yakin dengan hari akhirat semua sekali, maka ini adalah doa-doa yang telah dibaca oleh para ulama. Jadi itu saja mudah. Kaki kanan minta supaya tetap di atas tiang siratal mustaqim masuk surga. Kaki kiri minta jangan gelincir, jatuh ke dalam neraka. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa lah, sebutlah doa macam mana cara minta. Itu dia. Kalau sekiranya kita tak boleh hafal doa ni, kalau boleh hafal doa ni bagus lagi, tapi biar faham makna. Jangan hafal saja tak faham makna. Kita doa ni kita nak faham sebab kita nak minta. Kita nak minta sesuatu kita kena faham. Dia ni pakai minta kita tak boleh juga. Itu dia. Okey. Itu sunat yang ke-27, kemudian yang ke-28, yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali dalam kitab ini iaitu berdoa selepas berwudu. Lepas kita berwudu tu kita ada masa. Kalau kita ada masa lah, tapi kalau kita datang tu dah azan dah, nak qamat dah, cepat-cepat ambil wudu dah. Tak payah berdoa pun tak apalah masa tu. Tapi ini doa kita ambil wudu. Ambil wudu ni tak mestinya masa kita nak sembahyang. Sebab apa? Sebab wudu ni disunatkan kita sentiasa ada wudu. Tak ada wudu kita ambil wudu. Ataupun kalau lama sangat kita tajdid. Disunatkan kita walaupun kita ni ada wudu, sentiasa ada wudu, setiap kali nak solat fardu kita tajdid.
tajdid ni baru wuduk kita. Ambil semula wuduk. Disunatkan begitu, kita tajdidul wuduk. Jadi kita ambil wuduk. Maka ambil wuduk tadi, oleh kerana kita nak dapat pahala besar, maka kita ambil wuduk tadi biarlah senggang, biar lama. Kalau kita nak sembahyang, maknanya dengan waktu, sebelum masuk waktu tu kita dah ambil wuduk. Sebab apa? Masa itulah kita nak berdoa, nak apa, semasa kita ambil wuduk tadi. Dan selepas daripada ambil wuduk, selesai kita ambil wuduk semua sekali tadi, kita disunatkan berdoa. Doanya ialah, pertama kita tasyahud. Kita tasyahud, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah wahdah, dan ia itu adalah Tuhan yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi juga sesungguhnya Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan juga rasulnya, utusannya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diri aku ni dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang-orang yang sentiasa bertaubat. Kita ni kena sentiasa bertaubat, sebab kita ni manusia ni, bukanlah, kita ni bukan maksum seperti Rasulullah. Seperti para rasul dan nabi. Para rasul nabi dia maksum. Itu pun mereka sentiasa bertaubat, beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kata, dia tak kurang daripada 100 kali setiap hari dia istighfar, sedangkan dia maksum. Lebih-lebih lagi kita. Maka kita kena sentiasa bertaubat. Dan kita kadang-kadang kita leka, kadang-kadang kita malah hati kita untuk bertaubat, untuk istighfar. Orang cadangkan lepas sembahyang istighfar, tu pun tak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut lalu. Pas masa mana dia istighfar? Ada hak macam tu pada juga tak istighfar. Tapi sembahyang tak, alhamdulillah lah dia solat dah. Tu tak apalah. Tapi bagusnya istighfar tadi. Sedangkan Rasulullah sendiri. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ni susah sangat, nak beristighfar, nak bertaubat, susah sangat kita ni, malah maka kita kena berdoa ni. Sungguh-sungguh berdoa di sini, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ni dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Dan Allah itu penerima taubat. Allah terima taubat orang-orang yang bertaubat apabila betul-betul ikhlas. Jadi kita minta kita jadi orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku ya Allah daripada orang yang suka bersuci. Mana kita bersuci? Suci tubuh badan kita, suci daripada hadas besar, dan juga suci daripada hadas kecil. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita sentiasa ada wuduk. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku ya Allah min ibadikas salihin, dari kalangan hamba-Mu yang saleh. Minta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berdoa. Minta dengan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Allahumma. Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdik, dan juga puji-pujian bagi Kamu. Kemudian tasyahud lagi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi an la ilaha illa anta, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Kamu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Ini aku kembali kepadamu ya Allah. Doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa selepas ambil wudu. InsyaAllah rasanya doa ni semua ramai di kalangan kita ini dah tahu, dah hafal lah. Semenjak daripada sekolah rendah lagi dah diajar sekolah rendah,
di apa ni tazki, pasti. Nah, tu dia. Di tadika pun ajar. Nah, tadika pun ajar. Apa dia ni? Doa ni. Jadi agak-agak faham apa dia ni, hafallah doa ni. Cuma kalau tak faham makna, kena tengoklah tadilah makna dianya. Sebab apa? Kita perlu kepada makna saya kata tadi, supaya kita berdoa tadi biar kita bersungguh-sungguh berdoa, hadir daripada hati, bukan kata mulut saja berdoa, hati tak tahu ke mana. Tak nak macam tu. Mana biasa utah. Nah, kita lafaz dengan mulut, dalam masa yang sama lahir juga daripada hati dan keinsafan kita, kita berdoa tadi. Agar doa kita tadi akan dimakbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Itu dia. Banyak lagi doa seperti mana yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, panjang sikit ya. Boleh tengok muka surat 104 itu. Itu hak Imam Ghazali. Tambah lagi. Dia tambah lagi doa-doa tadi. Tapi kita kalau dapat yang pertama tadi pun dah alhamdulillah, dah syukur dah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habislah nak bagi tahu tadi ialah perkara-perkara yang sunat yang disebut di dalam kitab ini sebanyak 28 perkara. Maka kita tengoklah, perhati tengok. Kita buat. Kita tak sempat nak buat banyak, buat sikit dulu. Sikit-sikit. Lepas besok tambah pula. Esok tambah lagi. Lama-lama dapat semualah. Kita buat ini untuk pahala di akhirat nanti ni. Macam orang buat rumah lah. Renovate sikit-sikit, tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. Lama-lama naik atas pula. Tu dia. Kalau orang saman pun bayar saman. Sebab apa? Nak tambah, nak nampak cantik lagi. Begitulah kita ibadat kita kepada Allah SWT ni, apabila kita membina, kita mendirikan salat, mendirikan ibadat kepada Allah SWT, biarlah kita hak mana hak sunat-sunat tadi kita buat dulu. Buat sikit. Kalau tak boleh banyak, kita buat sikit dulu. Hinggalah kita tambah-tambah, hinggalah sempurna. Eloklah ibadat kita. Itu dia. Azam betul-betul bulan Ramadan ni, insya-Allah. Kita minta kepada Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan. Okey, kita pergi pula. Kita pergi pula perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Dan perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Kita insya-Allah saya rasa sempat beberapa perkara lagi, insya-Allah kita ambil secara ringkas supaya bab wuduk ni tamat hari ni. Satunya ialah meninggal sunat-sunat wuduk. Kalau kita tinggal semua sunat-sunat wuduk tadi, tak ada lah pahalanya, jadi makruh lah. Makruh itu tak apa pahala lah. Semua sunat-sunat dia bagi tahu tu kita tinggal, tak ada lah. Itu dia. Yang keduanya, membasuh anggota wuduk lebih atau kurang daripada 3 kali. Kalau kita basuh kurang daripada 3 kali, tak ada lah pahala. Pahala apa? Bukan kata tak ada pahala kita ambil wuduk tu. Tak ada pahala yang sunat tadi, sunat 3 kali. Tak ada lah yang bahagian tu. Makruh. Mana kalau lebih pun serupa juga. Kita nak pahala sunat 3 kali. Tapi kita pergi buat 4. Habis tak ada lah hak pahala tu. Dia potong situ, bukan kata dia potong semua hak lain. Hak doa apa sekali tak potong. Tak potong. Allah Subhanahu wa taala baik. Dia pemurah. Yang ketiganya mendahulukan basuh anggota kiri dari yang kanan. Sunatnya kita basuh kanan dulu, barulah kita basuh kiri. Tiba-tiba kita pergi basuh hak kiri dulu, baru hak kanan. Maka hak pahala, hak bahagian tu akan ditolak. Maknanya makruh tadi ditolak. Yang keempatnya bercakap-cakap ketika berwuduk. Bercakap-cakap ketika berwuduk. Disuruh kita supaya kita senyap pada kita ketika kita berwuduk ataupun kita berdoa. Tiba-tiba kita bersembang-sembang. Maka di sana yang ni kita tak tahu macam manakah pahala kita dikurangkan daripada, ataukah dia kurangkan peratus wuduk tadi. Kalau hak pahala 100% kemudian kurang 30%, kau kita tak tahu. Ni tu dia. Yang kelimanya, tapi pahala kita kurang apabila makruh. Yang kelimanya menggunakan air yang berlebihan dari qadar yang patut. Ini pun kita kena berhati-hati juga.
disunatkan kita ni nak guna air biarlah berhemah. Walaupun kita kata kita ni banyak air, tak ada masalah. Tapi masa tak ada air susah juga. Nah, tu dia. Tunggu lori apa datang semua sekali. Masa tak ada air, nah susah juga. Jadi kita kena jimat. Gunalah cara berhemah walaupun dengan guna pilih sekalipun. Sekurang-kurangnya bil air masjid tu tidaklah melambung tinggi. Boleh guna untuk lain. Jadi buka halus sikit-sikit je. Macam mana supaya kita dapat menjimatkan air tadi. Pandai-pandailah. Ustaz nak bagi tahu pun tak reti juga cara nak jimat tu. Pandai-pandailah cara menjimatkan air tadi. Jangan lebih daripada qadar yang patut. Sebab Rasulullah SAW ambil air wuduk dengan air satu cupak. Satu cupak air. Yang keenamnya ialah meminta pertolongan orang lain mencucuk air wuduk tanpa uzur. Minta tolong orang lain cucuk. Mana orang lain cucuk tu guna tenaga orang lain lah. Untuk gosok, cucuk dan sebagainya. Maka dia kata di situ juga makruh. Kita guna pilih tak apalah, kita buka sendiri. Itu tu. Sebab itu kemudahan apa ni guna, bukan kemudahan orang. Ini guna orang lain untuk memudahkan urusan wuduk kita. Okey. Seterusnya kita masuk pula kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Pertama dia kata di sini keluar sesuatu dari kubul atau dubur selain daripada air mani. Macam mana air mani? Tak batal sembahyang ke? Keluar air mani hadas besar. Hadas besar tadi nak sembahyang juga. Tak nak sembahyang juga. Tu dia. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i mengatakan bahawasanya kalau sekiranya keluar mani masa kita ada wuduk, wuduk kita tak batal, tetapi kita berhadas besar, wajib mandi. Tu dia. Maka masa kita mandi tadi, kalau tak tersentuh zakar apa semua tangan kita tadi, maka wuduk kita sah lagi lah, masih ada lagi lah. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab lain dari kalangan Syafi'i dia kata batal wuduk juga disebabkan oleh keluar mani. Itu dia. Dan sebenarnya apabila kita mandi tadi, sebab tu senang. Apabila mandi saja kena wajib mandi juga nak sembahyang. Apabila mandi maka dengan sendirinya terangkat hadas kecil. Apabila hadas besar terangkat, maka hadas kecil pun dah terangkat. Sebab itulah orang yang mandi mandi wajib, dia tak perlu dah nak ambil wuduk lagi kalau sekiranya tak tersentuh tangan dia dengan kemaluan tadi semua sekali. Beres dah. Itu mazhab Syafi'i kita. Itu dia. Senang. Okey, yang keduanya hilang akal dengan sebab mabuk, gila. Tu. Ataupun sakit. Tak kiralah sakit tapi hilang akal dan sebagainya. Yang lain lagi. Maka pada ketika itu batallah wuduknya. Bila dia sedar balik pada gila tadi, kalau sebelum tu dia berwuduk, katalah dia gila 2 minit. Lepas tu dia sedar balik pada gila tadi, maka dia kena kena ambil wuduk lain. Okey. Kemudian pula dia kata tidur dengan keadaan tidak tetap dan tiada rapat papan punggung di tempat duduk. Kalau orang yang tidur dalam keadaan duduk. Tu dia duduk tak apa lagi kalau duduk macam tu. Tapi dia kata tidur dalam keadaan tak tepat, tak rapat papan punggung. Mana kalau tidur betul tu lebih-lebih lagi lah. Kalau tidur betul tu. Tidur yang duduk yang melentar tu jenera terus. Tu memang batal tu. Tapi kalau sekiranya duduk pun, kalau dah duduk tu senggang ke depan kau, kepala duduk ke depan, punggung terangkat, maka batal wuduk. Tu jaga-jaga tu masa ketubah Jumaat tu. Ketubah Jumaat tu banyak tu. Jadi berhati-hati. Kalau lah tersenggok ke depan, terangkat punggung. Tu batal lah wuduk dia. Okey, yang keempatnya bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa berlapik kecuali rambut, gigi dan kuku. Kalau rambut, gigi dan kuku tersentuh tidak menjadi masalah. Yang kelimanya bersentuh kemaluan manusia ataupun halaqah duburnya dengan tapak tangan atau perut anak jari. Inilah perut anak jari ni. Tu dia. Tersentuh bahagian dubur
ataupun apa dia ni, kemaluan dengan perut jari ni, maka pada ketika itu batallah wuduknya. Okay, ya. Jadi saya rasa setakat itu dahulu apa dia ni perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dan akhir sekali sebenarnya ada lagi tu, dia 4 perkara. Dia kata perkara yang diharam mengerjakan bagi orang berada kecil, mudah saja bersama sembahyang, sujud tilawah dan sujud syukur. Keduanya tawaf, orang tak ada wuduk tak boleh tawaf. Yang ketiga menyentuh atau menanggung Al-Quran kecuali terpaksa kerana memeliharanya. Yang keempatnya membaca khutbah Jumaat juga kena ada wuduk. Jadi tamatlah bab wuduk insya-Allah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita lalui tadi akan memberi, akan menambahkan lagi ilmu kita, ataupun orang kata dapat kita mengulangi atau mengingati semula apa-apa yang telah kita tertinggal. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.